Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana abwabu ridha wa taysir wa taghliqu biha lana abwabu syarri wa ta'sir wa takunu lana waliyan wa nasira anta waliyuna wa maulana ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad lisanuhu fasihun wa riquhu shifaun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zawratin alfa marra. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah kita sambung pembacaan kitab Risalah Mu'awanah daripada Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Bermula yakin itu asal dan yang tinggal daripada maqamat yang mulia dan segala perangai yang dipuji. Maka dikatakan bahawa asas kepada kita beriman kepada Allah adalah yakin. Keyakinan kepada Allah, dan yakin ini termasuk dalam maqam yang tertentu, yang mana ia merupakan sifat yang terpuji dari segi syarak dan segala amal yang saleh, daripada furuknya, daripada cabangannya, cabang kepada iman. Maka di antara amal yang saleh ada seseorang itu hatinya yakin kepada Allah, yakin dengan segala yang Allah Ta'ala turunkan melalui lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan faedahnya, bermula segala perangai dan amal itu mengikut ia akan yakin. Yakin pada kuat dan dhaif, pada sihat dan sakit. Maka dikatakan seseorang itu kuat beramal mengikut keyakinannya kepada Allah. Dia yakin tentang hari akhirat. Semakin kuat yakinnya kepada hari akhirat, maka semakin kuat dia beramal. Dan apabila lemah yakinnya kepada Allah, lemah yakinnya kepada akhirat, lemah, maka lemahlah amal dia. Maka dengan yakin kepada Allah Ta'ala, dengan janji Allah, sama ada janji itu janji yang baik ataupun janji yang buruk, maka janji yang baik ini mendatangkan tamak untuk beribadat. Janji yang buruk mendatangkan takut, sehingga mudah orang itu melakukan amal. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka itu merenggangkan lamungan belakang mereka, yakni tempat tidur mereka tinggalkan. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan, maka dia berdoa kepada Allah ataupun menyahut seruan Allah Ta'ala dalam keadaan khaufan, takut kepada Allah, wa tama'an, dalam keadaan tamak mencari redha Allah Ta'ala, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan apa yang Allah kurniakan kepada dia belanjakan. Maka yakin kepada janji Allah Ta'ala, dibelanjakan harta pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah berlaku kepada keluarga Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali tidak ada harta yang banyak, lalu tidak ada makanan, maka keluarga Sayyidina Ali berpuasa. Bila berpuasa saja, akhirnya nak berbuka puasa, nak sediakan makanan sekadar yang ada saja. Tetapi oleh kerana puasa, masa nak berbuka cari makanan yang baik sikit pada biasa.
ketika mana saja nak berbuka puasa, datang orang miskin, ketuk pintu. Hai Sayyidina Ali, saya tidak ada makanan, lapar. Sayyidina Ali makanan nak buka puasa bagi. Maka dia dalam keadaan lapar, bagi. Maka Sayyidina Ali pun lapar juga, maka makan sekadar yang ada sahaja. Besok puasa lagi sebab tidak ada makanan, tidak ada harta banyak, tidak ada, puasa lagi hari yang kedua. Hari yang kedua nak buka puasa, ada sedia makanan untuk berbuka puasa. Datang pula orang, anak yatim datang. Kami anak yatim, tak ada makanan, bagi anak yatim. Maka diberinya makan kepada anak yatim. Hari ketiga puasa lagi, hari yang ketiga berpuasa lagi. Maka bila berpuasa, nak berbuka puasa, sediakan makanan. Mari orang tawanan pula, orang tawanan perang, lapar, maka diberi makanan kepada orang tawanan. Maka 3 hari deret, setiap hari, sehari, 2 hari, 3 hari, hak dia nak makan dia beri pada orang. Allah Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Mereka itu memberi makan kepada orang miskin daripada sesuatu yang dia inginkan, yang dia kasih, yang dia sayang, yang dia inginkan, dia beri kepada miskinan. Hari pertama orang miskin, yang kedua yatiman, anak yatim, yang ketiga asiran, orang yang di dalam keadaan tawanan. Kenapa sanggup beri? Biar dia lapar, beri pada orang kenyang. Innama nut'imukum liwajhillah, dia melakukan alas semata-mata kerana Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura, tidak ada dalam hati niat dia supaya nanti orang ni kalau dia senang dia ingat aku, tidak ada. La nuridu minkum jazaan, dia tidak mahu balasan, wala syukura, dan dia tidak mahu orang ucap pujian terima kasih pada dia, tak ada. Betul-betul beri pada orang, yakin kepada Allah. Kenapa melakukan demikian? La nuridu minkum jazaan wala syukura inna khafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Apa yang dia lakukan ini kerana dia takut kepada Allah Ta'ala. Akan berlaku satu hari manusia akan merasa takut sehingga muka pun jadi bermasam, jadi masam muka, ketakutan. Jadi yang dilakukan ini kerana mengetahui siapa yang beri makan orang lapar atas muka dunia, Allah akan kenyangkan dia. Sesiapa yang menggembirakan orang atas muka dunia, Allah gembirakan dia. Sesiapa yang melepaskan kesusahan orang, Allah lepaskan kesusahan dia dekat negeri akhirat. Yakin kepada Allah Ta'ala sehingga dikatakan apa yang ia ada diberi kepada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini asas keyakinan yang ada. Maka yakin ini seseorang itu melakukan amal mengikut yakin dia. Tapi kalau tidak ada keyakinan ataupun kurang yakin kepadanya, kepada Allah, kepada janji-janji Allah, apa yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu tidak bersemangat untuk melakukan amal ibadat. Oleh kerana yakin, ketika mana Nabi SAW membaca ayat Al-Quran di hadapan para sahabat, Rasulullah mengatakan Allah menurunkan ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kebaikan. Sahabat sudah faham kebaikan itu adalah syurga Allah Ta'ala. Kamu tidak akan dapat masuk syurga. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu membelanjakan apa yang paling kamu kasih. Bangun satu orang sahabat, ya Rasulullah, saya ada tanah di Bayruhaq, dekat depan Masjid Nabawi. Saya ada tanah di Bayruhaq tu. Itu tanah kebun kurma yang subur, dan saya tidak ada harta yang paling sayang. Itulah kebun yang paling saya sayang sekali, dan itulah kebun yang saya ada. Tetapi bila dengar Rasulullah kata macam tu, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, maka saya infak harta ini pada jalan Allah Ta'ala. Hebat sahabat Nabi tu. Maka dia infak fisabilillah. Lalu dia keluar daripada tempat dia tadi, tempat Rasulullah. Dia berlari-lari jumpa keluarga dia. Keluarga dia ada di mana? Keluarga dia ada di dalam kebun kebun Bayruhaq tadi, iaitu dalam kebun kurma tadi.
Dia berkata kepada isteri anaknya, wahai isteriku, wahai anakku, keluar kamu daripada kebun ini. Kerana hari ini, kebun ini aku dah serah kepada Allah dan Rasul. Isterinya bertanya, bapa mu serah pada Allah dan Rasul? Ini kebun yang kita ada. Aku telah mendengar Rasulullah membaca ayat, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai syurga kecuali kamu beri yang paling kamu kasih. Tidak ada yang paling kita kasih kecuali kebun ini. Maka aku serah pada Allah Ta'ala. Aku telah beli syurga Allah Ta'ala dengan harta yang ada. Bersyukur anak dan isterinya. Yakin kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu yakin dengan janji Allah Ta'ala, pasti dia akan datang ke masjid walau dalam keadaan merangkak sekalipun. Pasti dia akan bersibuk-sibuk dengan ilmu. Pasti dia akan bersibuk-sibuk dengan ibadah kepada Allah apabila yakin. Maka kata ulama, seseorang itu beramal sebenarnya mengikut yakin dia. Tinggi yakin dia kepada Allah, kuat dia beramal. Lemah yakinnya, lemahlah dia beramal. Begitulah maknanya. Maka dalam keadaan macam itu, mengikut akan yakinnya dan pada kuat, pada dhaif, pada sihat, pada kuat, pada sakit. Sehingga dikatakan bahawa ada satu orang sahabat, bukan tabi'in rasanya, nama dia lupa dah saya nama apa. Beliau ini tidak pernah meninggalkan ulang-alik pergi ke masjid. Ulang-alik pergi masjid tidak pernah tinggal. 5 waktu, walau perjalanan rumahnya jauh. Allah uji dia sakit. Maka ketika mana dia sakit, maka dipotongnya kaki dia. Potong kaki dia. Dalam keadaan potong kaki dia, tetap dia suruh orang, tetap dalam keadaan tu berulang-alik lagi ke masjid. Jadilah duduk kat rumah lah, kaki kamu dah taduk ni, hudung dah. Tak apa, janji Allah Ta'ala, yakin pergi lagi ulang-alik, pergi ke masjid. Maka dikatakan bahawa bagaimana seseorang itu boleh kuat amal ibadat, berdasarkan kepada yakinnya kepada Allah. Maka berkata Luqmanul Hakim, tidak dikuasakan akan amal melainkan yakin. Seseorang itu tidak ada kekuatan untuk melakukan amal kecuali yakin yang ada. Dan tidak beramal seseorang hamba itu, seseorang itu tidak beramal melainkan mengikut kadar yakin dia. Kalau yakinnya kuranglah dia beramal, lemahlah dia nak beramal. Dan tidak singkat amalnya hingga kurang yakinnya. Sedikit amal adalah disebabkan kurangnya yakin dengan apa yang ada. Maka demikian itulah dikatakan bahawa yakin adalah asas bagi keimanan kepada Allah. Yakin adalah asas untuk seseorang itu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan bahawa bermula yakin itu ialah iman sekaliannya. Kuatnya yakin menunjukkan kuatnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bermula ahli iman pada yakin itu ada 3 darjat. Orang yang yakin ini ada 3 darjat, 3 kedudukan. Yang pertama dia panggil Ashabul Yamin. Ashabul Yamin ialah yang tasdik, yang jazim. Dia membenarkan apa yang dia dengar, apa yang disampaikan oleh Al-Quran, daripada Al-Quran hadis. Dia membenarkan. Yang jazim dalam keadaan putus serta mungkin tasykid, tetapi ada sedikit ragu-ragu, dan bergoncang, kadang-kadang bergoncang hatinya jikalau datang oleh barang yang melazimkan ia akan diam, dan diibaratkan daripadanya dengan iman. Kuat dah, yakin dah, tapi kadang-kadang boleh goncang lagi bila ada sesuatu. Bila ada sesuatu, maka datang dia kegoncangan dalam hati dia. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hamba. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kehidupan dan kematian, Allah uji kamu.
Tujuannya Allah menguji kamu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat pada siapakah, untuk melihat siapakah yang paling baik amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita berpegang, siapa yang memberi rezeki pada kita? Allah. Siapakah yang memberi kesihatan pada kita? Allah. Dan Allah memberi rezeki, Allah sudah tetapkan. Sebenarnya rezeki seseorang Allah yang sudah menentukan. Orang ini menjadi kaya, siapa yang menetapkan kekayaan pada dia? Allah. Orang ini menjadi miskin, siapa yang menetapkan dia jadi miskin? Allah. Allah yang memberi, Allah yang menarik. Dan hari ini kita bertengok, ada orang kaya jatuh miskin hari ini dalam keadaan macam ni. Tapi ada juga orang yang susah, tiba-tiba berlaku macam ni, jadi kaya pun ada. Maka miskin, kaya, senang, susah, sakit, sehat, Allah Ta'ala belaka. Semua kita yakin Allah Subhanahu Wa Ta'ala belaka. Jadi di sini kita ingat Nabi Musa alaihissalam, dia sakit. Dia kata, ya Allah, aku sakit. Allah Ta'ala kata, kamu pergi ke sana, pergi satu tempat, ambil bahan-bahan ini jadi obat. Maka pergilah Nabi Musa, ambil bahan ini, Allah Ta'ala kata buat macam ni, makan jadi obat. Dia makan sehat. Syukur dia kepada Allah. Selama beberapa lama dia sakit. Bila dia sakit, dia pergi, dia makan tak sembuh. Benda sama saja. Ibarat dulu makan sakit kepala, makan Panadol segar. Esok sakit kepala, makan Panadol tak segar. Dia tanya, ya Allah, apa dulu aku makan sehat, ni hari ni makan tak sehat? Allah Ta'ala kata, dulu pergantunganmu pada aku kuat. Bila sakit, ya Allah aku sakit. Mengadu pada Allah, bergantung pada Allah kuat. Tapi ni bila sakit, dah kata, ya Allah aku sakit, cari obat selalu. Cari obat selalu. Pergantungan kepada Allah itu kurang. Barulah Nabi Musa pun sedar, akhirnya kembali kepada Allah. Allah sembuhkan dia. Maka di sini memberitahu bahawa keimanan kita orang-orang awam maknanya naik turun. Ada iman yang kuat, ada iman yang lemah. Ashabul yamin ini orang yang dikata pihak kanan, yang iman dia sudah kuat, tetapi kadang-kadang boleh berlaku digoncangkan apabila datangnya sesuatu yang menguji keimanan dia. Maka ini orang yang dikatakan bahawa imannya kuat, kadang-kadang diuji oleh Allah Ta'ala dengan sebab-sebab yang tertentu. Dan dikatakan lagi bahawa kisah satu orang sahabat namanya Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ini yakin dia kepada Allah, yakin kepada Allah sehingga beliau, Sayyidina Khalid Al-Walid, pernah minum racun, dan Allah memberi kesihatan kepada dia walaupun dia minum racun. Ini keyakinan yang ada padanya. Maka disebabkan bahawa kadang-kadang kita kena pegang, bukan kadang-kadang kita wajib pegang bahawa segalanya datang daripada Allah. Apa saja yang kita makan, contohnya obat tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu adalah Allah. Kita pun bekerja dapat rezeki, kita bekerja dapat rezeki bukan sabit kerja kita. Sebenarnya telah ditetapkan oleh Allah bahawa ada bahagian rezeki kita. Hanya Allah menyuruh kita agar kita berusaha. Maka ini orang yang keimanan dia kuat, maka kadang-kadang diuji, ada juga bergoncang sedikit, namun termasuk dalam ashabul yamin, orang yang dia berada di pihak kanan. Maka satu orang sahabat namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir iman dia sangat kuat, tetapi ketika mana dia diazab, akhir sekali dia tak tahan. Bila tidak tahan, orang yang menyeksa dia suruh lapaskan kalimah kufur, maka dia lapaskan kalimah kufur. Lapaskan kalimah kufur. Kalimah itu menunjukkan dia tidak beriman. Dia lapaskan. Oleh kerana dia lapaskan tadi, maka orang yang menyeksaikan bebaskan dia. Bila bebaskan dia, hati dia rasa tidak tenang. Dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana dengan iman saya ni? Saya kena azab. Tiba-tiba maknanya orang itu kata, kalau kamu tidak mau kena azab berterusan, maka kamu lapaskan kalimah yang menunjukkan kamu kufur kepada Allah. Maka dia pun lapaskan. Lalu Rasulullah tanya, ketika mana kamu lapaskan itu, bagaimana dengan hati kamu?
walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi hati saya tenang dengan beriman kepada Allah. Kalau begitu kamu masih ada keimanan kepada Allah. Beriman kepada Allah Ta'ala lagi, walaupun lapas kalimah kufur adalah kerana ujian yang Allah Ta'ala uji, tetapi hati tidak beriman kepada Allah. Baik. Yang kedua darjat orang yang muqarrabin, orang yang sudah dekat dengan Allah, yang mengerasi iman dia dalam hati dia ni sudah sebati dengan iman, dan tetapnya pada iman tadi hingga tidak mungkin oleh lawan, bahkan tiada tasawurkan, tidak dapat digambarkan wujudnya lebih lagi daripada mungkinnya. Dan pada ini darjat jadilah yang ghaib itu seolah-olah dipandang. Ini orang muqarrabin yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya sudah sebati dengan iman, buat apa-apa pun tidak akan tercabut iman dia. Maka kerana apa? Kerana perkara ghaib itu sudah nampak di hadapan mata. Sudah nampak di hadapan mata. Ini iman orang yang muqarrabin. Ini iman para awliya Allah, para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka iman mereka ini sudah tidak dapat digoncang lagi. Hati mereka sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan darjat yang ketiga iaitu darjat para nabiyin, iaitu para nabi. Para nabi ini maksum. Para nabi maksum, sedangkan kita ini tidak maksum. Ada satu hadis mengenai Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, "Wahai Muaz, aku nak cerita pada kamu satu hadis." Satu hadis ini amat menakjubkan. Katanya Rasulullah, maukah kamu dengar hadis ni? Kata Muaz bin Jabal, mau ya Rasulullah. Baik. Rasulullah kata, sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah telah mencipta 7 malaikat. Allah mencipta 7 malaikat. Dan 7 malaikat ini Allah ciptakan 7 malaikat, kemudian Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi, dan pada langit itu ada 7 lapisan. Setiap lapisan itu malaikat yang Allah Ta'ala cipta 7 menjaga satu lapisan, setiap satu. Allah cipta 7 dulu, lepas 7 Allah cipta langit itu 7, setiap malaikat jaga satu lapis langit. Maka katanya Rasulullah pada Muaz, maka di atas muka dunia ada lagi malaikat yang di atas muka dunia pula Allah jadikan malaikat itu, nama malaikat itu malaikat hafazah. Malaikat hafazah ini malaikat menjaga amal. Maka setiap orang yang beramal itu maka dijaga oleh malaikat ini. Dan malaikat ini akan mengangkat amal seseorang tadi daripada pagi sampai ke petang. Orang beramal daripada pagi sampai ke petang. Bila sudah beramal sampai ke petang, akhirnya malaikat itu naik ke langit membawa amal. Malaikat itu naik ke langit membawa amal sampai kepada langit yang pertama. Sampai langit yang pertama, amal itu dibawa dalam keadaan bercahaya. Amal apa? Amal ibadat seperti sembahyang contohnya. Naik amal ibadat sembahyang tadi. Bila naik amal ibadat sembahyang tadi, bawa dengan cahaya amal tadi sampai kepada langit. Sampai kepada langit yang pertama, malaikat yang jaga langit pertama ini, siapa kamu? Saya malaikat hafazah. Apa yang kamu bawa? Saya membawa amal seorang hamba. Bagaimana amalnya? Amalnya penuh dengan cahaya. Ada cahaya amalnya. Baik, naik masuk langit pertama. Naik langit pertama, lepas baru naik langit pertama, maka malaikat langit pertama kata, "Toleh naik langit kedua. Aku adalah malaikat pada langit pertama, adalah malaikat ghibah." Apa makna ghibah? Malaikat yang melihat siapa yang mengumpat. Oleh kerana sembahyang dia bagus, dia sembahyang sudah bagus dengan wuduk dan sembahyang dia sah, tak ada batal pun sembahyang dia, naik dengan cahaya. Tetapi oleh kerana dia ada mengumpat, maka
Kif, berhenti kamu. Waqifu, berhenti. Wadribu, pukullah mereka tadi. Wadribu bihadzal ama fi wajhi sahibihi. Maka ambil amal ini pukul pada wajah tadi. Kerana apa? Kerana ada mengumpat. Turun balik amal tadi, tak lepas, naik langit pertama aja. Lalulah malaikat hafazah naik pula bawa amalan orang lain pula. Maka tanya pada malaikat yang pertama, siapa kamu? Saya malaikat hafazah. Apa yang kamu bawa? Saya bawa amalan seorang hamba. Bagaimana amalannya? Amalan dia ada cahaya. Kalau gitu lepas naik langit pertama. Naik langit pertama, maka langit pertama tengok, lepas, tidak ada apa-apa. Naik langit kedua, sampai langit kedua, nak naik langit ketiga, kata malaikat yang langit yang kedua, kata tak boleh naik langit ketiga. Aku adalah malaikat yang jaga pada langit yang kedua. Aku ini adalah malakul fakhar, malaikat yang melihat sesiapa yang bangga pada amal. Maka dia ini soleh, betul dia soleh, dia puasa, dia sembahyang, dia buat amal ibadat bagus, tapi dia ada sifat bangga. Oleh kerana itu tak boleh naik langit ketiga, maka berhenti di sini, lemparkan amalnya kepada Tuhan dia balik. Tak lepas langit kedua. Mari pula malaikat hafazah, mari pula bawa amalan orang lain pula. Siapa kamu? Saya malaikat hafazah. Apa yang kamu bawa? Bawa amalan hamba. Bagaimana amalannya? Amalannya ada cahaya. Lepas langit pertama masuk. Langit pertama, malaikat langit pertama cek, ada tak mengumpat? Tidak ada. Ada tak mengumpat? Tidak ada. Naik lepas langit yang kedua, ada tak rasa bangga pada amal? Oh, tidak ada. Pergi langit yang ketiga, lepas langit yang ketiga, sampai langit yang ketiga, malaikat pun tengok, aku malaikat kibir, malaikat yang menjaga orang-orang beramal dalam keadaan sombong. Dia ini masih lagi sombong dalam amal, maka tak boleh lepas langit yang keempat sampai langit yang ketiga, lemparkan balik amal tadi kepada Tuhan dia. Dilemparkan balik sampai langit yang ketiga. Langit yang keempat, mari pula malaikat yang hafazah, mari amalan orang lain. Maka malaikat tanya, siapa kamu? Saya malaikat hafazah. Apa yang kamu bawa? Bawa amalan hamba. Bagaimana amalan itu? Amalan itu ada cahaya. Okey, baik, lepas langit yang pertama. Lepas langit yang pertama, malaikat tengok, ada ribah? Tidak ada ribah, tidak ada mengumpat. Kalau begitu naik langit yang kedua. Langit yang kedua tengok, adakah rasa bangga dengan amal? Tidak ada bangga pun pada amal. Naik langit yang ketiga, adakah dia sombong? Tidak ada sombong pada amalan dia. Naik langit yang keempat, sampai langit yang keempat, katanya malaikat, tak boleh sekarang ni saja. Kenapa? Dia ada hasad dengki. Dia ada hasad dengki. Oleh kerana ada hasad dengki, jatuhkan dia. Pulangkan balik amalan itu kepada Tuhan dia. Maka dilempar balik kepada Tuhan dia balik. Sampai lepas langit yang keempat, datang malaikat hafazah bawa amalan orang lain pula. Maka ditanya, siapa kamu? Saya malaikat hafazah. Apa yang kamu bawa? Saya bawa amalan hamba. Bagaimana amalan hamba? Amalan itu bercahaya. Silakan. Maka masuk langit yang pertama, lepas langit yang kedua, lepas langit yang ketiga, lepas langit yang keempat, lepas pergi langit yang kelima. Bila pergi langit yang kelima, kata malaikat yang menjaga langit kelima, tak boleh sekadar ini saja. Dia orang saleh, dia buat amal ibadat, tapi aku ada malaikat ujub yang menjaga orang yang beramal dalam keadaan ujub, rasa diri lebih baik pada orang lain. Kata malaikat ini, maka aku tidak akan lepaskan dia daripada langit selepasnya. Maka sekadar ini saja, hanya langit yang kelima, lemparkan pada wajah Tuhan dia balik. Maka amalan tadi dilempar pada Tuhan dia sampai langit yang kelima. Pergi pula langit yang keenam, mari pula malaikat hafazah. Siapa kamu? Saya malaikat hafazah. Apa kamu bawa? Saya bawa amalan hamba. Saya bawa amalan hamba. Dah apa amalan? Bagaimana amalannya? Amalannya ada cahaya. Maka pergi melepasi langit yang pertama. Langit pertama lepas. Tengok pada langit yang kedua. Langit kedua lepas.
Pergi tengok langit yang ketiga. Langit yang ketiga lepas juga. Bawa amalan langit yang keempat. Langit yang keempat lepas juga. Pergi yang kelima. Yang kelima lepas juga. Pergi langit yang keenam. Tinggi dah, lepas dah amalan. Kata malaikat tadi, amalan ini tidak lepas. Sekadar yang keenam sahaja. Yang keenam saja. Kerana apa? Kerana dia ada sifat tidak mengasihi belas kepada hamba-hamba. Bagus dah dia, tapi dia tidak mengasihi belas kepada hamba. Tengok orang susah pun dia tak tolong. Dia buat amal dia soleh seorang saja, tetapi la yurham, tidak mengasihi orang lain. Dia tidak mengasihi orang lain, maka kata malaikat ini tidak boleh lepas, maka hantar balik, maka sampai langit yang keenam dilempar balik. Habis itu maka datang lagi malaikat membawa amalan orang lain. Membawa amalan orang lain. Bila bawa amalan datang, siapa kamu? Kata malaikat yang jaga langit pertama. Saya malaikat hafazah. Apa yang kamu bawa? Saya membawa amalan hamba. Adakah bagaimana amalan hamba itu? Amalan hamba itu bercahaya gilang gemilang. Baik, kalau gitu silakan. Maka masuk langit yang pertama. Langit yang pertama selepas tidak ada masalah. Pergi langit yang kedua. Langit kedua pun lepas, tidak ada masalah. Pergi langit yang ketiga pun lepas. Pergi langit yang keempat pun selamat juga. Pergi langit yang kelima selamat juga. Pergi langit yang keenam selamat. Pergi langit yang ketujuh sampai langit yang ketujuh. Lalu Allah berkata, amalannya saleh tetapi aku tidak terima. Aku tidak terima amalan tadi. Maka Allah pun berkata, sungguh aku melaknati dia. Lalu ketika itu para malaikat berkata, ya Allah, sebagaimana engkau melaknatinya, kami para malaikat pun melaknatinya ke? Maka dikatakan bahawa dia tidak melakukan amal ibadat dalam keadaan ikhlas. Tidak melakukan amal ibadat dalam keadaan ikhlas, maka ditolaklah amalan dia walaupun melepasi langit yang ketujuh. Amalannya tidak ikhlas. Ketika itu Muaz bin Jabal menangis lalu jatuh pingsan. Pingsan Muaz bin Jabal bila mendengar hadis yang Nabi kata sampai langit ketujuh dah sampai lepas dah langit, tetapi tak sempat pada Allah. Allah Ta'ala kata aku laknat akan dia, yakni aku tak terima amalan dia. Maka jatuh pingsan Muaz bin Jabal. Selang beberapa lama Muaz bin Jabal pun terkejut, menangis Muaz bin Jabal, ya Rasulullah, aku ini Muaz, engkau Rasulullah. Apa maksudnya? Aku ini Muaz, seorang hamba Allah. Adapun engkau Rasulullah minal ma'sumin, daripada nabi-nabi yang maksum. Engkau maksum minal zunum, engkau terpelihara daripada dosa. Adapun aku seorang hamba yang jauh dari kedudukan denganmu ya Rasulullah. Bagaimana keadaan aku? Kalau begitu sebagaimana yang engkau cerita, tidak ada seorang pun yang melepasinya, katanya. Lalu Muaz kata, ya Rasulullah, bagaimana untuk aku melepasinya sampai langit ketujuh, sampai kepada amalanku ini, sampai kepada Allah. Rasul kata, ya Muaz, aku nak pesan pada kamu. Yang pertama, Muaz, kamu jaga lidah kamu. Yang pertama, jaga lidah kamu. Kemudian Muaz, engkau sabar di atas ujian Allah. Kemudian apabila Allah memberi kepada kamu sesuatu, kamu kena redha. Allah beri sakit ke, Allah Ta'ala beri sihat ke, Allah Ta'ala berimu dalam keadaan orang hina ke, apa keadaan pun kamu kena redha. Kena redha apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kamu. Dan hendaklah kamu sentiasa bertawakal, menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Dan seseorang itu apabila Allah memberi rahmat kepada dia, maka dia akan selamat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kata Muaz bin Jabal, kalau begitu tidak ada jalan lain dah. Tidak ada jalan lain dah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Maka demikian orang-orang soleh, para sahabat ini mereka yakin kepada Allah Ta'ala. Lalu kalau tidak silap, Sa'ad bin Jabal inilah kalau tidak silapnya yang Nabi sebut ihtazza arsyu bi mautil Sa'ad. Itu Sa'ad bin Mu'az kalau tidak silapnya, yang sampai bergegar aras. Ini Mu'az bin Jabal. Adapun Sa'ad ibn Mu'az ini, beliau dikatakan bahawa orang yang menentang Rasul pada awalnya. Kemudian di akhir-akhir dia beriman pada Allah. Bila dia beriman pada Allah, Rasulullah beritahu begini-begini, dia menyesal sungguh. Kalau aku tahu daripada dulu aku beriman, dulu aku tentang Rasulullah, maka dia sangat menyesal. Dia pun rasa sedih. Bila dia rasa sedih, dia rasa bersalah, lalu dia mengambil keputusan dia nak tebus kesalahan dia. Maka dia beribadat bersungguh-sungguh, siang malam beribadat. Umur dia tak panjang lepas dia beriman. Hanya kata beberapa bulan saja. Kalau ada kata setahun 2 tahun saja. Masa dia menentang Rasulullah lebih panjang daripada masa dia bersama dengan Rasulullah. Selepas dia beriman, dia selang tidak lama, maka wafatlah Sa'ad ibn Mu'az. Namun walau masa dia pendek, dia beriman tu pendek, dia menentang Rasulullah panjang, masa dia pendek, tetapi ibadat dia luar biasa. Sehingga sahabat-sahabat yang lain memuji bagaimana kuatnya beribadat Sa'ad ibn Mu'az, sehingga wafat saja Sa'ad ibn Mu'az, Rasulullah bersabda ihtazu arsy bi mauti Sa'ad ibn Mu'az. Bergegar aras ketika mana wafatnya Sa'ad ibn Mu'az. Namun Sa'ad ibn Mu'az dihimpit kubur. Terkejut sahabat. Sahabat kata, kalau Sa'ad ibn Mu'az beribadat siang malam sampai tidak ada rehat, bersungguhnya Sa'ad ibn Mu'az maknanya beribadat. Tapi Rasulullah mengatakan Sa'ad dihimpit kubur. Sehingga ada mengatakan, kalaulah Sa'ad dihimpit kubur, tidak ada orang yang lepas daripada himpisan kubur. Lantaran kuatnya Sa'ad ibn Mu'az melakukan amal. Lalu menyebabkan bila Rasulullah kata Sa'ad dihimpit kubur, sahabat jadi takut. Sahabat jadi takut. Allah, orang macam Sa'ad ini pun kena himpit kubur, bagaimana dengan kita semua? Bagaimana dengan kita semua? Lalu Rasulullah SAW memberitahu, setelah Sa'ad dihimpit kubur, lalu datang segala amalannya. Maka apabila datang segala amalannya, maka kubur Sa'ad menjadi semakin luas, sehingga luas mata memandang. Sehingga luas mata memandang. Maka demikianlah para sahabat yang meyakini dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka beribadat bersungguh-sungguh. Maka keyakinan ini perlu ada, sehingga keyakinan kita kuat di dalam hati untuk kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seandainya diuji dengan ujian seperti yang berlaku kepada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir dia diuji dengan nyawa dia, sehingga Ammar bin Yasir melapaskan kalimah kufur, namun keimanannya diakui oleh Allah dan Rasul. Dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, keimanan yang paling tinggi tidak dapat lagi digambarkan, iaitu darjat nabiyyin, keimanan, keyakinan para nabi-nabi yang sempurna, mempusakai mereka itu dengan siddiqin. Siddiqin adalah orang-orang yang benar, bahawa jadilah yang raib itu dipandang. Dia nampak perkara raib sebagaimana raib, tetapi nampak itu jelas. Hatinya itu pandang benda yang raib itu sebagaimana dia nampak dengan mata kasar. Maka para nabi ini terpelihara. Namun ketika mana Nabi Ibrahim berkata, Isqala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyi mauta. Berkata Nabi Ibrahim, kaifa arini Rabbi arini kaifa tuhyi mauta. Wahai Tuhanku, tunjuk bagaimana kau menghidupkan orang mati. Qala awalam tu'min. Nabi Ibrahim, mu ni tak beriman ke? Tak yakin ke? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Bukan aku tidak beriman ya Allah, tapi nak senangkan hati aku. Nabi Ibrahim masuk isyak dah, baru mukaddimah baru. Boleh sikit lagi ya.
Boleh sikit lagi? Boleh? Sikit aja, tak banyak sikit aja. Baik. Nabi Ibrahim qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, ya Allah, tunjukkan aku bagaimana mu hidupkan orang mati. Kalau ikut akal, la ilaha illallah, hancur lebu dah, macam mana hidup? Kalau masih jasad dia tanam boleh tahan lagi. Kalau orang kena bung hancur lebu, nak hidup mana? Ana main mikir gitu. Hidup macam mana? Nabi Ibrahim bertanya, ya Allah, arini kaifa tuhyil mauta, tunjuk pada aku bagaimana mu hidupkan orang mati. Maka Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, qala awalam tu'min, Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, awalam tu'min, mu ni tak beriman ke dengan aku? Qala bala, beriman ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi, tapi nak tenang hati. Main mikir ke kalau acul lebu nak hidup macam mana? Maknanya main mikir, walakin liyatma'inna qalbi. Baiklah kalau mu kata qala fakus arba'atan minat tayri fasuhunna ilaika summa yaj'al kulli jabalin minhunna juz'a. Baik, kalau macam itu mu ambil 4 ekor arba'atan minat tayri, kamu ambil 4 ekor burung. Tidak disebut burung apa, burung pati ke, burung merak ke. Burung merak mungkin tak. Burung mau terbang tu 4 ekor burung. Maka ambil fakus arba'atan minat tayr fasuhunna ilaika. Mu ambil 4 ekor burung, mu buat 4 ekor ni burung biar jinak betul pada kamu. Maka Nabi Ibrahim ambil 4 ekor burung. Nabi Ibrahim jaga, gosok-gosok biar burung tu jinak betul pada dia. Kemudian summa ja'al kulli jabalin minhu juz'a. Kemudian 4 ekor burung ni mu potong. Ya, maknanya biar hancurlah ke 4 ni. Lepas mu potong ni, jadi burung ni dengan burung ni tak tahu yang mana kaki yang ana kepala yang mana tubuh ni, apa hancur burung mana. Lepas tu meletak dekat tiap-tiap bukit. Meletak dekat bukit. Gaul-gaul satu apa ni, satu daging yang burung ni tok satu bukit. Dalam daging ni ada burung ni ada belakang. Lepas tu ada sebuah letak bukit ni 4 ekor burung, 4 bukit meletak. Dalam satu bukit tu dia punya daging campur habis tau. Daging burung pati dengan daging burung ni campur habis dah, letak dekat apa. Summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Allah Ta'ala kata mu letak dalam 4 tu, kemudian mu panggil dia, ya'tinaka sa'ya, mu tengoklah burung tu mari. Maknanya maka Nabi Ibrahim buat acu, ada 4 kelompok letak atas bukit tu, Nabi Ibrahim panggil, mari terbang 4 ekor mari, orang dah ada. Kejut dia. Mari terbang, mari. Maknanya bila mari 4 ekor tu tak ada jejah macam mula-mula burung tu itu sebelum dia dihancurkan tadi. Wa'lam, ketahuilah, innallaha azizul hakim. Allah Ta'ala itu maha bijaksana lagi maha perkasa. Allah Ta'ala itu hebat. Percaya tak ni? Percaya. Percaya. Itu Allah Ta'ala beri kisah. Ini Nabi, para Nabi. Maka dikatakan bahawa dipandang dan diibarat daripada dengan kasyaf. Maka terbuka dan ayan dapat melihat dengan mata, dan di antara ahli tiap-tiap darjat itu lebih kurang daripada darjat mereka itu, lebih kurang yang jauh, dan tiap-tiap yang lebih ada yang lebih atasnya. Begitulah para nabi ada yang lebih di antara satu sama lain. Begitu juga orang yang muqarrabin, keyakinan itu tidak sama, dan bermula yang demikian itu limpah kurnia Allah Ta'ala memberi akan mereka yang menghendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Membuatkan kita ini semakin semangat untuk melakukan ibadat, keyakinan dengan apa yang Allah janji baik semangat kita beribadat, janji buruk menyebabkan kita benci kepada maksiat. Wallahu a'lam. Kita sambung akan datang kita bicara bab ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.